Abu Marsad meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam larang salat menghadap kepada kubur. Hari itu tak boleh semayang kawasan kubur. Hadis ni kata tak boleh semayang menghadap kepada kubur-kubur. Kata Al-Imam Ibn Qayyim bahawasanya min a'zami makaidi syaitan allati kada biha aktharu ma awhahu qadiman wa hadithan ila hizbihi wa awliyaihi min al-fitnati fil qubur hatta al-amru fiha ila an ubida arbabuha min dunillah. Sebesar-besar fitnah yang syaitan telah tiupkan sejak dahulu sampai sekarang, kata Ibn Qayyim, kepada ahli-ahli penyokong dia dan wali-wali dia, wali syaitan, hampir dalam semua keadaan ialah fitnah tentang kubur. Sehingga kubur itu dimulakan dengan hormat, akhirnya sembah. Ni negara kita dok mai, kita tengok dok mai. Mula dia kata, oh, siapa yang tak mau pergi duk minta kat kubur, bukan tak betul, saya bukan tak doa tak makbul, saya Wahabi. Yang ahli sunnah hak betul, hak pergi minta kat kubur. Punya ahli sunnah kok mana tu? Pergi ke kubur, mari macam-macam, haduk menyanyi lah apa tu, wahai tuan punya kubur, kami ni datang mintalah kepada Allah, atau mintalah supaya kami sekian-sekian. Kalau betul nak minta pada kubur, kalau betul lebih baik Nabi, lebih baik Abu Bakar, lebih baik Umar. Tapi semua ni tak cukup. Mereka akan pergi ke kubur-kubur wali-wali yang dilantik oleh mereka. Kita tak nafi sebahagian tuan-tuan punya kubur tu mungkin awliya Allah, wali Allah, tapi mereka bukan menjadi Tuhan sehingga memakbulkan doa kita. Yang memakbulkan doa kita ialah Allah Azza wa Jal. Tapi akhirnya geng-geng ini rasa tak sedap dah nak doa ya Allah, nak kena pi ke wali juga. Pi Mekah, doa di Kaabah, tak apa, kena pi cari kubur wali. Pergilah wali apa, di Singapura ada satu, sebahagian di Penang ada satu, tapi Malaysia ni korang di Pulau Besar ada, di Indonesia. Pergi ke kubur Wali Songo, minta kat Wali Songo. Ziarah kubur tak ada masalah, boleh. Meminta, mula-mula dia kata tak, kita ni ambil ziarah tempat orang soleh. Lama-lama syaitan dia pergi dalam sikit. Lama-lama bubuh gambar. Setiap projek-projek doa kepada wali ke apa ni, ada rancangan komersial yang lain. Tuan-tuan tengoklah, semua ni ada. Ada macam mana kawan ni nak buat untung, kawan ni nak buat untung. Kalau kita kata tak apa, cuba tawasul dengan Nabi ya, oh tak cukup Nabi, dia kena pergi wali ambil Abu Bakar dengan Omar dengan Osman dengan Ali, oh tak cukup, kena main wali kawasan kita juga, kena ada brand sendiri. Sebab ada orang yang berniaga dengan hal ini. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, sebesar-besar fitnah syaitan bermula daripada bila? Bermula sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tu yang kita baca dalam surah Nuh, nama-nama itu. Karena syaitan kalau dia kata pi sembah kubur, betul tak boleh, orang tak percaya. Pi doa di tepi kubur, bagi dekat sikit. Kalau doa keampunan kepada orang yang di dalam kubur, tak ada masalah lah. Tapi dia pergi minta kat orang dalam kubur itu.
Ini Nabi SAW larang. Sebab itu Nabi tutup saddu zari'ah. Dalam hadis Abu Marsad ni, Nabi saddu zari'ah, tutup, menghadap ke arah kubur pun tak boleh sembahyang. Kalau tidak, dia akan memuliakan kubur. Kecuali sembahyang jenazah tak apalah. Sebab apa? Dia tidak ada rukuk, tak ada sujud apa. Bukan ustaz-ustaz geng-geng sunnah ni yang pandai-pandai tak boleh menghadap kubur ni. Hadis Nabi sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tusallu ilal qubur, jangan kamu semayang ke arah kubur. Mesti ada tujuan kenapa Nabi larang. Sama nazirun, sama dengan hal ini Nabi larang semayang masa matahari nak jatuh, masa matahari nak naik. Sebab apa? Tidak mau sama dengan penyembah matahari. Kenapa Nabi tak mau kita harap hadap ke arah kubur walaupun kita mungkin tak niat apa? Jangan bagi sama dengan pemuja kubur, kuburiyun, yang mereka ni tak ada dah. Allah ni ajar bangun malam tahajud doa kat dah, dia mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika bila hamba ku bertanya engkau tentangku, aku dekat. Dia tak puas hati yang tu. Nak jauh dia kata. Nak dekat macam mana? Tok wali. Kena wali. Jadi dia pergi kat wali. Wali sekian, tolonglah minta bagi anak saya ni sembuh. Dia kata wali pun minta pada Allah Ta'ala juga. Dia pergi kat tu dululah. Lama-lama, ya Ghaus, wahai Ghaus, ya Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Abdul Qadir Jailani. Pasal apa tak panggil Allah? Kita panggil wali pun, wali minta ke Allah juga. Samalah. Oh Jesus, oh Jesus pun minta kat Tuhan juga. Semua berhala-berhala yang ada akhirnya kat Tuhan juga. Lalu lama kelamaan halallah semua penyembahan-penyembahan yang lain. Hari ini mungkin orang yang terlibat ni dah. Kami tak macam tu. Kenapa Nabi larang menghadap ke arah kubur? Kerana Nabi tak mau yang ni. Mungkin hari ini kita tak, anak cucu kita akan buat. Sebab tu alhamdulillah di Perlis ni apa, kita tak mau yang ni mai. Yang ni kita tak mau. Depa kata depa ni bukan ahli sunnah. Ahli sunnah maksud ahli yang ikut sunnah Nabi. Bagi tahu satu tempat hak Nabi pergi minta di kubur. Ataupun Abu Bakar ataupun Umar pergi minta di kubur. Paling tinggi riwayat bertawassul Al-Abbas, iaitu suruh Abbas berdoa. Dan ini semua kita tidak nafikan jika orang bertawassul khilaf, jika masalah bertawassul dengan kemuliaan Nabi. Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, terimakanlah doa. Ini bijah Nabi, dengan kemuliaan Nabi. Khilaf di kalangan para ulama tentang hal itu. Sebelum itu kebanyakan ulama sebahagiannya mereka tidak begitu isu dalam hal ini dengan menyebut minta ya Allah kepada Allah, cuma menyebut dengan kemuliaan Nabi. Dan Nabi itu memang mulia dengan berkat kemuliaan Rasulullah, tidak ada isu. Tapi bila dah pergi ke kubur, minta di kubur, wahai fulan, wahai fulan, dia kata wali ni masa hidup pun boleh tolong kita, takkan mati lagi tak boleh. Hidup kadang-kadang dia tolong duk doa kat kita, mati dia lagi lapang, tak ada buat kerja apa, kita minta tu dia boleh dia akal dia Syekh Ali Tantawi
Dalam buku dia Ta'rif Am Bidin Islam, dia buat satu contoh yang menarik, ya, saya selalu sebut. Dia macam saya sebut selalu, kita doktor, kita pergi kat doktor. Kita sakit pergi doktor, klinik. Doktor tanya sakit apa ni? Tak tahulah, demam, batuk apa semua. Tak sembuh-sembuh. Doktor pun test pergi tahanan, bagi ubat. Balik pergi kita, ni ubat, makan ubat doktor, dengan izin Allah sembuh. Mai 2-3 bulan lagi pergi, tengok-tengok klinik tutup. Doktor mana? Tak buka. Buka apa doktor kita? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dah doktor kita. Doktor pun mati. Mati, doktor mati. Doktor tak mati. Tanam dia mana? Tu dah ada kawasan paru tu, ada nama dia. Pi. Assalamualaikum doktor. Batuk pula dah. Demam apa ni. Tolonglah Ustaz. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh tak kita kata hari tu hidup duk minta tolong dia, boleh? Pasal apa mati tak boleh pula? Hidup dulu ramai passion, ni mati tak ada siapa, saya habis. Tak boleh, sebab masa hidup tu dengan sebab musabab yang Tuhan bagi jadi tiap buka bumi. Bila mati sebab musabab tu tak ada dah. Telah mati para syuhada, Hamzah, telah mati ramai orang-orang yang saleh, Sayyidus Syuhada, ketua orang-orang yang mati syahid. Pun Nabi tak pernah kata kita ni bila ada masalah nak perang ni minta pertolongan Allah, pi habaq kat Hamzah lah, dia dah sampai sana dah supaya Allah tolong kita. Tidak. Ini semua ialah kaidu makaidus syaitan, penipuan syaitan dengan bahasa-bahasa kononnya bukan. Depa ni tak faham kita ni akhirnya akan terjerumus ke dalam kancah mempersekutukan Allah tanpa kita sedar dan berhati-hati dengan